Oh, rupa-rupanya makanan yang telah basi, rosak tu dalam tu ada bakteria jenis Salmonella ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, cikgu sains anda. Video kali ini cikgu akan menerangkan tentang keburukan dan kebaikan mikroorganisma sama-sama dengan saya. Sebelum itu, bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video yang terkini berkenaan dengan topik-topik pembelajaran sains sekolah rendah. Alright, kita tahu mikroorganisma ni ada keburukannya, tapi bukan semuanya buruk, ada juga kebaikannya. Selepas saja kamu selesai menonton video ini, kamu juga boleh menjawab soalan uji minda berkenaan dengan kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk keburukan dan kebaikan mikroorganisma ini. Kamu just pergi pada description video link di bawah untuk kamu akses soalan uji minda. Tapi soalan tersebut ada password, yang mana passwordnya ada di dalam video ini, yang mana kamu kena lihat, tonton video ini sampai habis untuk dapatkan password tersebut. Okey? Kita lihat dulu kesan buruk mikroorganisma. Berdasarkan gambar di sebelah, kamu dapat lihat ada ibu dia melarang adiknya untuk makan roti yang telah tamat tempoh. Okey, dia kata, apakah yang akan berlaku sekiranya Amin makan roti yang telah tamat tarikh luput dan berkulat itu? Okay. Kemungkinan Amin akan mendapat penyakit sakit perut, cirit-birit dan bermacam-macam lagi. Okey, jadi itu kesan buruk mikroorganisma. Yang pertama, menyebabkan makanan boleh rosak dan juga buruk. Selain daripada merosakkan makanan, mikroorganisma juga boleh memberikan kesan buruk kepada manusia. Tengok yang pertama sekali, konjungtivitis ataupun sakit mata. Mata kita akan menjadi merah-merah. Ini adalah kesan daripada virus. Okey, daripada virus, yang pertama menyebabkan konjungtivitis. Ingat tu, sakit mata, konjungtivitis. Yang kedua, tuberkulosis ataupun dalam bahasa kitanya batuk kering. Kita batuk, itu kesan daripada mikroorganisma yang menyebabkan tuberkulosis. Okey, sebab betul-betul tuberkulosis, batuk kering. Okey, yang ketiga, kurap. Kurap ni kulat lah. Okey, kalau kamu tak jaga kebersihan kulit kamu, penyakit jenis kurap akan mudah menghidapi kamu. Jadi selepas mandi, pastikan kulit badan kamu kering. Lepas main, pastikan kering, kerana kulat jenis yang menyebabkan kurap ini suka pada kulit-kulit yang lembab. Jadi jaga diri kamu, kulit kamu, pastikan kawasan-kawasan yang terlindung, celah ketiak, celah paha, kawasan-kawasan yang tertutup itu sentiasa kering agar kesihatan kulit kamu dapat dielakkan daripada kurap. Seterusnya kita tengok malaria. Okey, malaria adalah sejenis virus yang menyebabkan seorang pelajar itu demam malaria. Okey, jadi antara keempat penyakit ini, konjungtivitis, tuberkulosis, kurap dan juga malaria adalah kesan buruk daripada mikroorganisma. Mikroorganisma merosakkan makanan dan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Macam itu rupanya dia merosakkan makanan. Kita dapat lihat kesan pada makanan kita, teksturnya berubah, rupanya berubah, daripada elok jadi tak elok, baunya daripada sedap jadi busuk, masam, rasanya sedap jadi tak sedap. Itulah kesan-kesan mikroorganisma merosakkan makanan. Okey, bakteria yang ada dalam mulut, rupanya dalam mulut kita ni ada bakteria, mikroorganisma, menukarkan gula dan kanji yang kita makan tu, nasi, minum air manis, coklat. Sekiranya kita bersihkan makanan dalam mulut kita ini, bakteria yang ada dalam mulut kita akan menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid yang menyebabkan perebutan gigi. Sebab itu budak-budak kecil ataupun bayi-bayi kamu yang tak jaga kebersihan gigi, lepas makan tak gosok. Okey, jarang gosok gigi. Bakteria itu akan proses makanan dan gula dan kanji dalam mulut kamu, menukarkan dia kepada asid yang akan menyebabkan perebutan gigi ni. Jadi kalau kamu sayang gigi kamu, jaga kebersihan diri kamu, sentiasa gosok gigi. Kita masih lagi dalam kesan buruk. Kamu tengok gambar ni, seorang pelajar ini dia jumpa doktor. Okey,
Apa doktor tu kata? Cirit-birit, muntah-muntah, pening kepala ialah tanda-tanda kamu mengalami keracunan makanan. Siapa sini pernah keracunan makanan? Seksa tak rasa pada perut kamu kan? Rasa memulas-mulas, pedih. Apa sebab tu? Okey, tengok ni ya. Bakteria seperti Salmonella yang terdapat dalam makanan rosak akan membiak dan mengeluarkan toksik di dalam usus manusia menyebabkan keracunan makanan. Oh, rupa-rupanya makanan yang telah basi, rosak tu dalam tu ada bakteria jenis Salmonella ni. Salmonella. Nama dia. Okey, yang mana akan membiak dan mengeluarkan toksik dalam usus kamu tu menyebabkan kamu keracunan makanan. Sebab tu perut kamu memulas. Itu jenis bakteria yang menyebabkan keburukan kepada kesihatan manusia. Tadi antara beberapa keburukan yang boleh dilakukan oleh mikroorganisma. Okey, selepas ini kita akan lihat beberapa kebaikan mikroorganisma pula. Alright. Kata laluan untuk soalan uji minda kali ini adalah 99999. 5 kali 9. 99999. Okey, selamat menjawab soalan. Ini kegunaan mikroorganisma ataupun kebaikan mikroorganisma. Kita tengok yang pertamanya, mikroorganisma boleh membuat makanan. Betul ke? Okey, kita tengok bakteria mikroorganisma apa yang boleh buat makanan. Mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria memberi faedah kepada hidupan lain. Okey, dia salah satu faedahnya dia boleh dalam pembuatan makanan. Oh, rupa-rupanya bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Yogurt yang kamu makan tu, keju yang kamu makan tu adalah diperbuat daripada bakteria. Jadi jangan kamu ingat kamu tak boleh makan mikroorganisma. Ingat bakteria tu boleh merepotkan gigi kamu, buat kamu sakit perut saja. Kamu boleh makan pun. Okey? Seterusnya, yeast digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan tempe. Okey, yeast adalah sejenis mikroorganisma dalam keluarga kulat. Rupanya dia boleh dibuat tempe, digunakan untuk buat tempe, tapai dan juga roti. Roti yang kamu makan tu rupa-rupanya menggunakan mikroorganisma jenis yeast tau. Jadi kamu jangan ingat mikroorganisma tu buruk saja. Rupanya dia ada kegunaan dia. Tengok ini pula. Ini mesti kamu biasa minumnya. Okey? Apa ni? Yakult. Okey, Yakult ataupun Vitagen. Lactobacillus ialah bakteria baik yang digunakan untuk menghasilkan yogurt. Rupanya bakteria jenis Lactobacillus ini digunakan untuk membuat yogurt. Lactobacillus juga hidup dalam usus manusia untuk memecahkan karbohidrat agar makanan mudah dicernakan dan mengelakkan cirit-birit. Okey, kalau kamu sakit perut, sebab itulah doktor syorkan untuk minum Yakult. Dia ada bakteria yang boleh memecahkan karbohidrat, memperbaiki perut kamu ni. Okey, kesimpulannya dia boleh memperbaiki perut kamu ni agar lebih selesa. Jadi itu kebaikan mikroorganisma jenis Lactobacillus keluarga bakteria ni. Okey, ini penting. Tengok ni. Penghasilan antibiotik dan vaksin. Sekarang ni musim COVID-19 kita masih menunggu-nunggu vaksin daripada kerajaan untuk menyelamatkan kita daripada coronavirus ni kan. Rupanya mikroorganisma itu boleh menghasilkan antibiotik dan vaksin. Macam mana? Penghasilan antibiotik dan vaksin dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Sebab itu kita kena ambil vaksin. Sebab apa? Dia macam menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit dalam badan kita. Rupa-rupanya penghasilan antibiotik dan juga vaksin ini menggunakan mikroorganisma tau. Jadi itulah antara kebaikannya. Seterusnya kita tengok penguraian bahan organik. Macam mana pula? Okey, mikroorganisma akan merepotkan tinja ayam, tinja lembu ataupun tinja kambing yang digaulkan dengan serbuk kayu
Perebutan bahan ini membentuk baja organik. Rupanya mikroorganisma juga digunakan untuk pembuatan baja lah. Ya, untuk baja pokok, baja sayur-sayuran, menggunakan mikroorganisma ni untuk menguraikan tinja-tinja ayam ni menjadi baja yang berkualiti. Akhirnya baja tu menghasilkan tumbuhan yang berkualiti untuk kita makan. Jadi itu kebaikan mikroorganisma yang seterusnya. Yang akhir sekali kita tengok, mikroorganisma jenis bakteria boleh juga digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat di dalam loji kumbahan. Loji tangkungan najis, contohnya kawasan perumahan siapa yang pernah ada ni, punya dia diletakkan mikroorganisma jenis bakteria untuk menguraikan, untuk merawat. Fungsi dia memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat dalam loji kumbahan tersebut. Maknanya dia bekerja membersihkan loji kumbahan tersebut. Jadi itulah antara kebaikan dan juga keburukan mikroorganisma. Kebaikan dia penguraian bahan organik. Kita tengok balik ya. Penghasilan antibiotik dan vaksin. Itu antara kegunaan. Pembuatan makanan, itu kegunaan mikroorganisma ya. Seterusnya keburukan dia, penyakit makanan juga boleh rosak. Jadi antara itu cikgu harapkan penerangan cikgu ini dapatlah memahamkan kamu serba sedikit berkenaan dengan topik keburukan dan kebaikan mikroorganisma. Hingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video cikgu yang berkenaan dengan topik sains. Jangan lupa tekan butang like dan juga share. Assalamualaikum.